Buat kesekian kalinya isu sekolah vernacular ini dipolitikan. Sekali lagi sekolah vernacular disalahkan kerana dikatakan menjadi penghalang perpaduan dan sebab utama perpaduan kaum tidak dapat dicapai. Mutakhir ini kita mempunyai seorang akademik yang membuat tuduhan dan statement melulu tanpa kajian ilmiah dan fakta. Saya ingin menasihati Profesor Teo Kok Siong untuk lebih bekerja dan kurang bercakap. Kalaulah mau bercakap, jangan buat malu pada warga akademik yang bercakap secara bertauliah dengan ilmu, ilmiah, fakta, sains dan bernas. Profesor ini memalukan diri dengan menjatuhkan nama profesor dalam negara dengan kecenderungan beliau memijat keluarga sendiri untuk mengangkat diri. Kalau beliau mau menjadi politikus, masuk saja satu parti politik. Dan spin politik cukup hati beliau. Tuduhan Cina dari sekolah Cina membenci Melayu adalah tidak benar langsung dan amatlah tidak bertanggungjawab. It is a hasty generalization dengan izin. Hakikatnya pada hari ini, sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah vernacular adalah sekolah multiracial yang mempunyai kemajmukan lebih dari sekolah kebangsaan sendiri. Pada tahun 2020, statistik menunjukkan 20% pelajar di sekolah vernacular adalah bukan Cina. Dan daripada ini, 15% adalah pelajar Melayu. Angka ini semakin bertambah pada hari ini dan komposisi kemajmukan sekolah vernacular adalah lebih daripada sekolah kebangsaan. Menuding jari dan mencari kambing hitam memanglah mudah. Tetapi hakikatnya negara-negara satu etnik, satu budaya, satu bahasa dan satu agama pun mempunyai sejarah perbalahan. Dan ada juga yang berperang saudara ataupun melangsungkan civil war disebabkan politik dan politikus. Jadi menyalahkan sekolah vernacular untuk adalah menunjukkan kecerdikan intelek ataupun ada yang mempunyai udang di sebalik batu dalam mencari har. Rakyat kebanyakan benar-benar tidak mahu pendidikan dipolitikan. Dan semasa saya menjadi adun pada tahun 90-an, saya dapati adun Melayu saya, saudara saya hantar anak beliau ke Puiming. Yang di Petua Perbandaran Kuantan hantar ke Kuang Hua. Pengarah JKA hantar ke Chongqing. Dan beberapa lagi pegawai akanan Melayu menghantar anak mereka ke sekolah vernacular. Sebaliknya saya pula telah memilih untuk menghantar anak-anak saya ke sekolah kebangsaan. Jadi masalah perpaduan di negara ini bukanlah disebabkan sekolah vernacular. Sebaliknya oleh institusi dan provokasi politik perkauman oleh parti-parti yang kononnya multiracial dan murni. Saya berterima kasih kepada yang berhormat Menteri Pendidikan dan Menteri Perpaduan kerana berani mempertahankan sekolah vernacular yang sememangnya diiktiraf oleh Akta Pendidikan. Saya juga mengharapkan kelima-lima menteri DAP yang dapat mempertahankan hak pendidikan vernacular ini dan tidak berdiam diri kerana takut pada sensitiviti politik. Ironinya, dulu rantang dan penuh api provokasi. Sekarang sunyi dalam sensitiviti. Sensitiviti bukanlah alasan untuk kita membuta dan membisu kerana rakyat memerlukan kepimpinan dan panduan dari pemimpin DAP ini. Kadang-kadang kita perlu berani bertahan, memegang lembu yang menyerang pada tanduknya supaya orang keramaian tidak menjadi mangsa. Lebih-lebih lagi apabila kita adalah pemimpin yang mempunyai mandat, kuasa dan platform untuk melaksanakannya. Dan Tuan Yang di-Pertua, jangan salahkan sekolah vernacular. Wahai punca sebenar polarisasi kaum dan agama terletak pada mainan politik yang diorganisasikan oleh tokoh-tokoh politik dan parti politik. Saya mohon untuk kita bersama-sama yang berhormat Menteri senada dalam isu sekolah vernacular ini dan marilah kita bersama-sama menotahkan pertelgahan yang telah lama berlanjutan ini. Jangan kita membuat kesilapan yang lampau dengan mempolitikkan sekolah-sekolah aliran Inggeris dan menutupnya atas politik, tetapi membuka atas nama sekolah internasional yang cuma dapat diakses oleh golongan elit. Akhirnya yang miskin tak dapat pilihan memilih anak untuk menghantar anak ke sekolah Inggeris dan yang kaya elitis menghantar anak-anak ke sekolah Inggeris yang diinternasionalkan. Dahulu tutup sekolah Inggeris. Jadi saya tidak setuju dengan pandangan dan politik cetek, tetapi tidak cerdik dengan laungan penutupan, pencatasan ataupun penyerangan sekolah-sekolah sebagai the way forward. Untuk negara kita yang memang kaya dengan kepelbagaian, Kerajaan Madani perlulah kembali kepada semangat unity in diversity yang menjadi teras dan asas pembentukan negara Malaysia. Negeri Sarawak dan Sabah adalah contoh dan model negeri-negeri yang berjaya ditadbir atas semangat unity in diversity ini. Mungkinkah politik toksik perkauman dan keagamaan telah ditolak oleh pengundi di sana, tetapi kita di sini dirasuk hantu-hantu politik perkauman dan keagamaan.